Angkatan Tentera Amerika Syarikat baru sahaja mengenakan tekanan ke atas Iran yang kini sudah kelihatan di meja rundingan. Pada hari Isnin 27 April 2026, Tehran mula menawarkan pembukaan semula Selat Hormuz sebagai pertukaran untuk penamatan sekatan Amerika ke atas pelabuhannya dan penamatan fasa aktif perang. Perincian yang paling penting ialah apa yang tidak dimasukkan dalam cadangan itu. Program nuklear Iran akan dibincangkan kemudian, iaitu perkara yang Washington tidak mahu lepaskan. Dan disinilah perkara menjadi lebih serius. Rumah Putih mengesahkan bahawa Donald Trump telah membincangkan cadangan baharu Iran itu bersama pasukan keselamatan negaranya pada hari Isnin ini. Saya akan ceritakan semuanya kepada anda sebentar lagi. Tetapi sekarang anda pasti mahu melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini, maklumat secara masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah dilihat dalam standard credibility Nielsen Alves News. Cadangan itu sampai melalui perantara serantau dengan Pakistan menjadi pusat perbincangan dan ini menunjukkan perubahan yang jelas dalam nada Iran. Selama berminggu-minggu, rejim itu cuba mengekalkan imej kekuatan, menutup laluan, meningkatkan ketegangan di Teluk Parsi dan menuduh Amerika Syarikat melakukan pelanunan. Sekarang, rejim yang sama cuba membuka pintu untuk mengurangkan tekanan ekonomi tanpa menyerahkan perkara yang paling sensitif, uranium yang diperkaya dan masa depan program nuklearnya. Rumah Putih mengesahkan bahawa Donald Trump menganggapnya perlu beliau membincangkan cadangan baharu Iran itu bersama pasukan keselamatan negaranya pada hari Isnin ini. Juru cakap Caroline Leavitt tidak mengumumkan keputusan muktamad, tetapi beliau menegaskan bahawa tuntutan utama masih sama. Selat Hormuz mesti kekal terbuka dan Iran mesti menyerahkan uranium yang diperkaya, iaitu Washington telah mendengar tawaran itu tetapi tidak menunjukkan sebarang tanda untuk berundur dalam perkara utama. Sekatan Amerika Syarikat tidak berlaku begitu sahaja. Komando Pusat Amerika Syarikat memaklumkan bahawa operasi terhadap trafik maritim yang keluar masuk pelabuhan Iran telah bermula pada 13 April jam 10 pagi waktu timur Amerika Syarikat. Arahan ini terpakai kepada kapal-kapal dari mana-mana negara yang cuba masuk atau keluar dari kawasan pelabuhan Iran, tetapi tidak kepada kapal-kapal yang hanya melintasi Selat Hormuz menuju ke pelabuhan negara lain. Iran merasai kesannya kerana Selat Hormuz adalah salah satu laluan paling strategik di dunia. Inilah titik yang menunjukkan mengapa cadangan Iran kelihatan lebih seperti permintaan untuk kelegaan berbanding satu demonstrasi kekuatan. Teheran mahu membuka semula Selat Hormuz kerana mereka perlu kembali menjual, mengangkut dan menerima barangan. Rejim itu cuba menggunakan laluan tersebut sebagai senjata politik, tetapi tindak balas Amerika telah menukar senjata itu menjadi beban terhadap Iran sendiri. Semakin lama sekatan itu berterusan, semakin ketat keuangan mereka, semakin pelabuhan kehilangan trafik dan semakin sukar untuk menjual imej penentangan mutlak. Tekanan juga dirasai di bidang ketenteraan. Sumber pertahanan menyatakan bahawa 3 kumpulan kapal Indo-Amerika telah mula beroperasi di kawasan tanggungjawab tersebut dengan kira-kira 200 pesawat, 9 kapal pemusnah kelas Ali Burke dan 15,000 kelasi serta marin Amerika. Kehadiran ini bertujuan untuk menunjukkan kawalan, pengawasan dan keupayaan bertindak balas tanpa perlu menjadikan setiap jam sebagai serangan baharu. Kehadiran seperti ini mengubah perkiraan Iran. Setiap bot laju, setiap kapal yang mencurigakan, setiap cubaan untuk menembusi sekatan akan diperhatikan oleh sensor, pesawat, radar, dan kapal perang. Mesejnya mudah. Rejim boleh berucap, boleh menuduh, boleh cuba menjual idea penentangan kepada rakyatnya. Tetapi di laut, kebebasan untuk bergerak kini jauh lebih terhad. Kes kapal kargo Iran yang dirampas berhampiran Hormuz semakin menguatkan lagi persepsi ini. Dalam berita yang tersebar, Iran mahu menyelamatkan aliran wang tanpa meninggalkan apa yang dianggap sebagai jaminan kelangsungan politiknya. Masalahnya ialah tekanan Amerika telah dirancang untuk menghalang permainan seperti ini. Sekatan itu menghilangkan oksigen ekonomi, manakala kehadiran tentera menghalang Teheran daripada menukar ancaman kepada kawalan sebenar selat tersebut. Pada masa yang sama, Iran bergegas ke Moskow.
Abbas Araghchi telah bertemu dengan Vladimir Putin di Sao Paulo. Dan Presiden Rusia memuji ketahanan Iran dalam menghadapi tekanan Amerika dan Israel. Putin berjanji akan melakukan apa sahaja yang mungkin untuk membantu Teheran dan menyokong penyelesaian diplomatik. Tetapi imej sokongan Rusia ini juga menunjukkan kelemahan. Jika Iran berada dalam keadaan selesa, ia tidak perlu mencari sokongan segera di Moskow sambil menghantar cadangan kepada Washington melalui perantara. Rejim itu cuba menunjukkan bahawa mereka masih mempunyai sekutu, tetapi tindakan itu juga mengesahkan bahawa mereka sedang berada dalam tekanan. Teheran memerlukan Rusia untuk menunjukkan kekuatan politik, memerlukan Pakistan untuk menyampaikan mesej kepada orang Amerika, dan memerlukan Selat Hormuz dibuka untuk mendapat ruang bernafas. Ucapan Araghchi di televisi kerajaan Rusia menguatkan lagi usaha propaganda tersebut. Beliau menyatakan bahawa Amerika Syarikat tidak mencapai matlamat mereka dan oleh itu mereka sedang meminta untuk berunding. Namun, pada hakikatnya, yang membuat tawaran untuk membuka semula selat itu ialah Iran. Pembalikan ini menunjukkan perebutan naratif. Teheran mahu kelihatan sebagai pemenang sambil cuba menghapuskan sekatan yang sedang menjejaskan ekonominya sendiri. Itulah sebabnya cadangan Teheran mempunyai unsur mendesak. Iran tidak menawarkan untuk membuka Selat Hormuz kerana mereka tiba-tiba mahu bermurah hati dengan perdagangan dunia. Mereka menawarkan kerana tekanan sudah mula sampai ke tahap yang menyakitkan, iaitu keuangan rejim. Dan apabila wang semakin ketat, propaganda menjadi lebih lantang, tetapi ruang untuk bergerak semakin berkurangan. Sementara itu, negara-negara lain meminta pembukaan semula laluan tersebut kerana krisis itu sudah memberi tekanan kepada ekonomi global. Tetapi Washington bertaruh bahawa kos global itu tidak boleh menjadi ganjaran untuk Teheran. Jika Iran menutup laluan, mengancam kapal-kapal dan menggunakan selat itu sebagai alat pemerasan, tindak balas Amerika cuba menunjukkan bahawa rejim itu tidak mengawal sendiri rentak krisis tersebut. Kekuatan tentera laut di Teluk Parsi mengubah sekatan itu menjadi mesej politik dan ketenteraan. Iran boleh mencetuskan masalah, tetapi tidak boleh memilih penyelesaian secara bersendirian. Pertemuan dengan Putin juga tidak mengubah keadaan ini. Rusia boleh menawarkan sokongan secara lisan, boleh mengecam serangan Amerika dan Israel, boleh bercakap tentang pengantaraan dan perkongsian strategik. Tetapi apa yang Iran perlukan sekarang ialah kelegaan segera. Perlu menjual, mengangkut, menerima, mengekalkan ekonomi dan menenangkan penyokong dalaman mereka. Ucapan Rusia membantu dari segi imej, tetapi tidak secara automatik membuka pelabuhan yang disekat. Akhirnya, sekatan ke atas pelabuhan, pengawasan tentera dan tekanan ke atas pendapatan minyak telah mendorong Teheran kepada satu cadangan yang cuba menyelamatkan ekonominya tanpa menyentuh isu nuklear dalam masalah tersebut. Dan inilah sebabnya krisis masih berterusan. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran dan pada akhir video, lihat ruangan komen supaya anda lebih terlibat bersama komuniti Milson Aves News.